Dalam keadaan dia tengah duduk di penjuru katil bilik dia, Pakcik Ali tu berada di hadapan dia yang tengah mengubat dia tu, di sebelah kiri penjuru bilik. Yang mengejutkan sepupu saya, dia nampak Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali kita sekali lagi ke episod Detik Seram Lilia Pictures. Pada episod kali ini saya akan berkongsi kisah seram dan mistik yang pernah berlaku ke atas diri sepupu saya sendiri. Kisah ini berlaku lebih kurang belasan tahun yang lalu. Ketika itu sepupu saya baru lepas habis menduduki peperiksaan SPM. Jadi sepupu saya ni dia kerja part time di kilang, sebuah kilang elektronik di kampung dia. Kisahnya berlaku ketika dia bersama seorang kawan dia yang balik lewat selepas kerja lebih masa OT pada hari tersebut. Sepupu saya ni dengan kawan dia pergi bekerja ke kilang tu hanya dengan menaiki basikal, sebab jarak daripada rumah diorang ni nak ke kilang lebih kurang dalam 1 kilometer je, tak jauh. So diorang pun berbasikal. Sepupu saya ni perempuan lah dengan kawan dia ni. Okay. Pengalaman dia ni dia berlaku masa dia balik ke rumah daripada tempat kerja. Hari tersebut berlakunya gangguan tu, kawan sepupu saya ni dia balik ke rumah tapi tak ada orang teman. Okay. Pada kebiasaannya kawan sepupu saya ni bila balik dari kerja, ayah dia akan datang dengan motor dan akan escort dia balik ke rumah kalau dia kerja OT lah lewat malam. Tapi kalau balik biasa waktu petang, dia balik sendirilah naik basikal. Cuma bila kena OT, ayah dia akan datang. Dia akan call ayah dia akan datang, jemput dengan motor, escort dia balik ke rumah. Sebab malam jalan sunyi kan, jalan kampung kan. Jadi kebetulan nak dijadikan cerita lah, pada hari tersebut ayah kawan sepupu saya ni dia ada urusan di bandar di Kuantan. Jadi dia tak balik. Okey. Dia stay dekat rumah saudara dia tu. Apa yang berlaku, sepupu saya ni dia volunteer. Dia kesian kat kawan dia ni nak balik seorang-seorang, nanti takut kan. Jadi dia balik sama-sama malam tu lah. Jadi jam 11 dia orang punch out, keluar dari kilang tu. Dia cerita makan masa jugalah. Lebih kurang dalam 11 suku macam tu, dia orang pun dah start kayuh basikal nak balik. So dia kena pergi ke rumah kawan dia dulu. Lepas tu dia akan patah balik pula balik ke rumah dia sendiri. Okey. Jadi apa yang berlaku malam tu, pukul 11 lebih dia orang mengayuh basikal. Jalan besar, jalan luar utama dah mula sunyi. Kampung bila dekat pukul 12 ni dah tak banyak dah kereta lalu lalang. Memang sunyi lah Dan lampu jalan pun tak banyak. Okey, dia orang pun mengayuh basikal. Kayuh basikal sambil-sambil bersembang, borak, tak ada rasa apa-apa. Takutlah sepupu saya cakap. Masa tu memang seronok lah sebab kawan baik kan, bersembang, bawa basikal sama-sama. Sampai nak hantar ke rumah kawan dia ni, kena lalu satu lorong denai. Masa jalan tak ada tar lagi. Jalan masa tu batu kerikil je. Kiri kanan macam berluka lah, hutan. Kebetulan malam tu sepupu saya cakap bulan terang. Dia nampak lah cahaya cerah kan. So masuk ke denai tu, daripada Sempang tu lalu denai tu akan lalui
sebuah rumah kampung. Lepas tu tak lama tu barulah rumah kawan dia ni. Lebih kurang dalam 200 meter jugalah daripada Sempang ke rumah kawan dia ni. Okey, bila dia dah hantar kawan dia, okey, selesailah kat situ. Dah selamat hantar kawan dia pun dah balik rumah. Dia nak balik ke rumah dia. Ini bermulanya di mana dia diganggu. Jadi dia kena hadap semula denai tu, main basikal seorang-seorang dalam suasana sama-sama cahaya bulan pada malam tu. Jalan utama tu dia lurus je. So daripada dia dah keluar Sempang rumah kawan dia tu, dia dah boleh nampak dah Sempang kampung dia. Tapi jauh lah kan, dalam 500 meter tu. Dekat situ, dekat Sempang masuk rumah dia tu ada bus stop dengan lampu jalan. So dari jauh boleh nampak kan. Dia dah rasa excited lah nak balik kan. Jadi dia pun kayuhlah basikal, dah keluar jalan besar. Kebetulan malam tu memang dia kata tak ada kereta lalu langsung. Motor ke apa ke tak ada langsung. Memang sunyi. Okay. Jalan besar tu pun kiri kanan pun berluka juga, hutan juga. Daripada kampung ke kampung tu hutan, barulah jumpa Sempang kampung lain macam tu kan. So dia pun kayuh basikal. Masa dia tengah mengayuh basikal, tiba-tiba terbau satu bauan yang wangi. Dia kata bau tu bukan bau macam minyak wangi perfume yang moden ni. Dia bauan seperti bunga cempaka. Mula-mula dia buat tak kisah, dia tak tegur melalui mulut, tapi yalah, kalau kita sendiri pun mesti terdetik dalam hati kan. Jadi masa tu dia terdetik dalam hati dia. Dia kata bau apa wangi-wangi ni, macam bau bunga. Cuma dia tak cakap dengan mulut, sebab dia ingat pesan-pesan orang tua, kalau terbau sesuatu yang wangi malam-malam hari kita seorang jangan ditegur. Jadi dia pun tak tegur, dia buat diam je. Dia terus mengayuh basikal. Dalam hati dia dah mula bercelaru lah. Dalam fikiran dia dah berfikir macam-macam. Cuma apa yang dia fokuskan, dia nak balik rumah. Selang beberapa meter, bau tu semakin kuat, bau wangi tu semakin dekat dengan dia. Jadi masa tu dia dah mula rasa lagi tak sedap hati. Sebab tadi dia bau sayup-sayup. Jadi dia kata dia fikir benda tu mungkin dari arah seberang jalan ke, ataupun dari dalam hutan semak ke. Jadi dia tak terfikir benda tu semakin kuat baunya. Tiba-tiba benda tu makin kuat, bau tu makin dekat, dan dia dapat rasakan seolah-olah bau tu berada berhampiran, berdekatan dengan dia, sama ada di sebelah dia, belakang dia. Jadi dia pun mula mengayuh basikal dengan lebih laju lah. Bila dia nak kayuh je basikal dengan laju, terasa berat. Dia rasa macam tayar basikal tu macam dah tak ada angin tau, tayar belakang. Macam kita bawa basikal, tayar tak ada angin. So dia kayuhan kita berat tau. Jadi dia rasa macam tu. Bau tu semakin dekat, dan dia dapat rasakan pada masa itu bau bunga tu, wangi tu memang betul-betul berada di belakang dia. So dia rasa memang dah tak sedap hati dengan keadaan basikalnya yang berat, dengan keadaan bau wangi ni betul-betul di belakang dia, dengan keadaan jalan yang sunyi, sepi, lengang. Dia nak menuju ke Sempang, masuk rumah dia yang tak jauh tu, tapi dia rasa lama sangat nak sampai situ. Kalau ikutkan memang dia rasa memang dah boleh sampai dah, tapi lambat. Kayuh-kayuh tak sampai-sampai. Bila dah sampai je, masuk Sempang dekat bus stop perumahan kampung dia tu, terus bau tu hilang perlahan, dan basikal dia mula dah boleh kayuh seperti biasa. Dia pun pecut, kayuh laju-laju sampai rumah dia. Dia kata tak dan tongkat basikal dah. Terus dia lembang je basikal, baling je basikal, tolak je basikal tu. Dia naik berlari tangga, rumah kampung ada tangga kan. Naik atas, ketuk-ketuk pintu kuat-kuat. Mak saudara saya ni, mak dia buka pintu, terkejut bila nampak anak dia ni balik dengan keadaan yang tengah-tengah macam takut, dalam keadaan ketakutan. Dah lewat-lewat malam kan. Jadi mak saudara saya pun tanya dia, "Dah awak ni kenapa balik lewat-lewat macam ni? Macam kena kejar dengan hantu je."
Jadi sepupu saya ni tak ada cakap apa-apa, terus berlari masuk bilik dia, duduk dalam bilik. Jadi mak saudara saya ni pun dia mula berasa hairan. Dia pelik lah kenapa lain macam kan, balik terbengang-bengang macam ni tengah-tengah malam, tak ada cakap apa-apa sepatah, muka pucat lesi. Dia dah mula syak sesuatu. Jadi mak saudara saya pun pergilah ke bilik sepupu saya ni, tengok keadaan sepupu saya ni. Apa yang berlaku pada sepupu saya, tak lama selepas dia masuk ke bilik, dia baru nak duduk bertenangkan diri dia, tiba-tiba perut dia rasa seolah-olah kena henyak, kena sepak, kena tumbuk dengan sesuatu yang kuat, sampaikan dia macam dah tak boleh nak bernafas. Dia nak minta tolong pun tak lepas suara nak keluar. Memang sakit dia cakap. Dia berguling, bergelintangan di atas katil dia. Jadi mak dia nampak dia macam tu, mak dia pelik, mak dia risau kan, mak dia, kenapa awak ni, kenapa. Lepas tu dia cuma boleh nak bercakap dengan suara yang terketar-ketar, sakit-sakit macam tu. Dia kata perut sakit sangat, macam kena orang sepak, senak macam tu kan. Jadi mak saya dah risau. Dia minta tolong jiran sekampung, kawasan dekat dengan berdekatan dengan rumah dia tu. Ada seorang pakcik ni, nama dia Pakcik Ali. Pakcik Ali ni dia memang boleh berubat lah, pandai berubat. Jadi abang dia ni pergi panggil Pakcik Ali tu. Sepupu saya ni sakit ni, duduk bergelintang dalam bilik dia. Mak dia tak tahu apa, baca-baca, tapi dia masih sakit, makin teruk, macam dah tak boleh nak kontrol lah. Tak lama lepas tu Pakcik Ali datang. Masa Pakcik Ali tu datang ke rumah dia, sebelum Pakcik Ali naik ke tangga rumah, Pakcik Ali berdiri kat bawah tu agak lama lah. Dia ada baca-baca sikit, lepas tu dia membus, dia kibas-kibas dengan kain pelikat. Pakcik Ali ni style dia, bila dia nak pergi berubat orang, dia akan selempang kain pelikat dekat bahu dia lah. So masa tu dia tak naik rumah lagi, dia baca-baca, dia kibas-kibas dengan kain pelikat. Lepas tu baru dia naik ke rumah. Bila dia naik ke rumah, dia terus menuju ke bilik yang abang sepupu saya ni beritahu, tunjukkan bilik kat mana, apa yang berlaku. Jadi dia sampai kat pintu bilik, dia tanya, "Assalamualaikum, kenapa ni, apa berlaku ni? Kenapa jadi macam ni? Sakit kat mana?" Dia tanya macam tu kan. Jadi sepupu saya ni tiba-tiba dia jadi macam marah tau, seolah-olah bukan diri dia. Dia marah, dia dalam pada sakit tu dia boleh cakap. Dia cakap dekat mak dia, "Kenapa orang tua ni datang? Suruh dia balik." Dalam keadaan yang marah, dia suruh mak dia halau Pakcik Ali tadi untuk balik ke rumah. Jadi mak saudara saya ni, mak sepupu saya lah, dia pun pelik lah kan, kenapa pula suruh balik kan, nak panggil nak datang berubat kan. Jadi Pak Ali pun dia relax je, dia cool je, dia kata tak apa, biar. Jadi Pakcik Ali kata, "Awak sakit mat? Sakit apa ni kan? Siapa buat awak ni?" Jadi dalam keadaan separuh sedar macam tu, dia jawab lah, dia kata, "Saya sakit kat perut ni pakcik, wah tu sakit sangat, macam ada orang sepak-sepak." Jadi Pakcik Ali ni pun dengan tenang dia minta kapur daripada mak saudara saya ni, kapur yang orang makan sirih tu, kapur yang cair tu kan. Jadi mak saudara saya ni pun pergi ambilkan kapur, bagi kat Pakcik Ali ni. Pakcik Ali ni pun pergi dekat sepupu saya ni dalam keadaan yang tengah sakit atas katil tu. Lepas tu dia baca ayat-ayat, dia celup kapur tu, dia colik, dia tulis dekat perut sepupu saya ni lah. Dia tekan, mula tekan, tulis apa, dia sambil dia baca tu, dia conteng kapur. Menurut mak saudara saya ni, dia apa yang dia nampak, Pak Ali tu dia tulis perkataan Allah atas perut sepupu saya ni lah. Selepas saja dia conteng kapur kat atas perut sepupu saya tu, selang dalam seminit dua macam tu, sepupu saya cakap tiba-tiba sakit tu hilang. Rasa sakit kena henyak-henyak tumbuk tadi hilang, serta-merta hilang. Cuma sepupu saya rasa macam nak muntah sangat-sangat, dia rasa macam lemah sangat-sangat. Jadi apa yang berlaku masa itu, sepupu saya cakap dalam keadaan dia tengah duduk di penjuru katil bilik dia, Pakcik Ali tu berada di hadapan dia yang tengah mengubat dia tu, di sebelah kiri penjuru bilik. Yang mengejutkan sepupu saya,
dia ternampak seorang wanita yang tak dikenali, bersosok tubuh tinggi, berambut panjang sehingga ke pinggang, keadaan rambut yang tak terurus, kusut, dan berbaju putih selepas. Baju putih dia pun kotor, compang-camping, macam seolah-olah lama tak pernah basuh. Dan perempuan itu merenung tajam ke arah seperti saya dengan muka yang garang, mata yang berdarah dan bertaring. Sepupu saya dalam keadaan yang masih lagi takut dan baru lepas kesakitan tu, rasa macam terkejut dan tak boleh nak kawal rasa takut tu. Dia memberitahu Pakcik Ali tadi ada sesuatu di tepi dia. Tapi Pakcik Ali tu sebenarnya dia dah nampak. Pakcik Ali tu pun dia boleh nampak, dan dia buat angguk sambil senyum memandang ke arah lembaga tu. Orang lain tak nampak. Yang nampak hanya sepupu saya dan Pakcik Ali tu saja. Mereka berdua je yang nampak lembaga perempuan tersebut. Dan dikatakan perempuan tu ataupun makhluk halus itu adalah Pontianak yang tidak bertuan. Jadi apa tindakan selanjutnya? Pakcik Ali minta pula air. Dia minta air segelas daripada mak saudara saya ni. Mak saudara saya pergi ambil air kosong. Dia ambilkan air segelas. Pakcik Ali ni baca lagi ayat. Dalam keadaan sepupu saya ni ketakutan, dia duduk macam ni, tunduk tak nak tengok. Muka dia menggigil. Jadi Pakcik Ali ni pun baca ayat-ayat suci Al-Quran, dan dia renjis-renjis di setiap penjuru bilik tu sampai dekat tempat yang hantu Pontianak tu berdiri. Dia baca lama sikit dan dia renjis lagi air tu banyak-banyak kat situ. Bila sepupu saya perlahan toleh tengok, lembaga wanita tadi, perempuan hantu Pontianak tadi, terus terbang menghilangkan diri keluar dari bilik tersebut. Jadi selepas selesai yang Pakcik Ali tadi halau makhluk tersebut keluar daripada bilik dia, jadi Pakcik Ali kata masa tu, dia cakap okeylah, Alhamdulillah dah benda tu pun dah keluar. Dia cakap benda tu hanya mengacau, mengganggu dalam perjalanan balik. Ada kawasan yang sepupu saya tadi lalu seorang diri, tempat laluan makhluk halus itu. Setelah selesainya Pakcik Ali tadi ubat sepupu saya ni, jadi dia pun nak balik lah. Okay, bila dia nak balik tu, dia kibas-kibas dulu semula kan plekat dia dekat sekitar bilik tu, dalam rumah, kat pintu masuk semua. Dan dia pun turun tangga, beri salam, semua nak balik. Tiba-tiba, tak cukup setakat dalam rumah saja. Masa dia nak turun pagar, nak keluar pagar rumah, turun tangga nak keluar pagar rumah, makhluk wanita yang berambut panjang tu masih berada bertenggek di pagar rumah, tak mau keluar. Dia merenung tajam ke rumah tersebut. Jadi Pakcik Ali ni sebelum dia balik tu, dia baca lagi, dia kibas-kibas lagi. Lama jugalah dia berdiri kat pagar tu. Bila benda tu dah selesai, dah keluar tu daripada kawasan rumah sepupu saya ni, barulah dia balik dan beri salam dan dia balik ke rumah dia lah. Mungkin itu juga salah satu daripada sejenis kerasukan lah. So boleh dikatakan benda tu pun, entiti tersebut ataupun makhluk tersebut adalah Pontianak. Dan dikatakan juga Pakcik Ali tu ada cerita kawasan yang dia lalu tu ada tali air, kunci air, di mana air daripada sungai lalu akan melalui kawasan tu untuk ke paya, ke sawah padi. Jadi di tali air, kunci air tu ada sebuah kolam lama tau. Kolam ni dibina pada zaman British dulu. Dulu dalam kawasan hutan tu dia ada buat quarters dia, ada buat macam markas. Jadi ada satu kolam. Kolam tu dekat dengan tali air tu. Jadi kolam tu sehinggalah zaman Jepun datang menjajah dulu pun, kolam tu digunakan, orang kampung cakap
ada tempat dia seksa orang kampung lah, campak dalam kolam tu. Jadi agak keras lah. Mungkin sebab tu laluan tu ramai lah orang kena kacau, yang accident, tiba-tiba nampak keribat melintas. Memang kawasan tu. Jadi sepupu saya ni rasanya dia mula yang dia bau wangi tu bermula dari kawasan yang lalu lah, berdekatan dengan kolam dan tali air tu. Jadi itulah kisah seram untuk kali ini, di mana pengalaman sepupu saya sendiri yang pernah diganggu dan dirasuk oleh makhluk yang merupakan wanita tersebut. Sampai sini dulu episod seram untuk kali ini daripada saya. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi kisah-kisah lain akan datang dalam episod Detik Seram di Lilia Pictures. Kepada yang masih belum subscribe, minta korang semua subscribe channel Lilia Pictures. Tekan button loceng untuk dapat tahu notifikasi daripada kami apa lagi cerita-cerita dan kisah-kisah menarik daripada Lilia Pictures. Terima kasih banyak kerana setia menonton episod Detik Seram kali ini. Sehingga berjumpa lagi di akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum dan